أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين آمين يا رب العالمين. أما بعد. Terima kasih kepada Tuan Pengurus Masjid, Tuan Imam, Pimpinan seluruh yang terkuasa masjid, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat, muslimin-muslimat, anak-anak yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, asyukurillah, hamdanillah. Pertama mula kita manjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia taufik dan hidayahnya, maka dapat kita berada di tempat ini, dapat kita melaksanakan kewajipan maghrib berjamaah. Itu anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita di dalam taat kepadanya. Dan kita juga berniat beriktikaf di masjid ini untuk menunggu masuknya waktu Isya dan mengisi masa dengan majlis ilmu. Jadi saya pada malam ini nak kongsikan kepada para jemaah sekalian pada kitab yang ada di tangan saya ini, hadis-hadis kursi pilihan dalam tajuk kurniaan dan pinjaman Allah Subhanahu wa taala. Hadis kursi. Firman Allah tabaraka wa taala dalam hadis kursi, "Ya ibadi, a'taitukum fadla wa sa'altukum qarda. Faman a'tani syai'an mimma a'taituhu taw'an ajjaltu lahu fil 'ajili وادخرت له في الأجل ومن أخذت منه ما أعطيته كرها وصبر واحتسب أوجبت له الصلاة ورحمتي وكتبته بالمهتدي وبحث له النظر إلي." Hadis riwayat Ar-Rafi'i dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maksudnya, wahai hamba-hambaku, aku telah berikan kurnia kepada kamu dan aku telah meminta hutang, yakni pinjaman daripada kamu. Maknanya Allah menyebut di sini bahawa Allah memberikan kurniaannya kepada hamba-hambanya. Cukup banyak kurniaan yang Allah beri kepada hambanya. Dan pada waktu yang sama Allah meminta hutang, meminta pinjaman daripada kamu, daripada hamba ini, daripada kita manusia. Barang siapa yang telah memberikan sesuatu kepada aku dari apa yang telah aku kurniakan dengan taat, nescaya aku, yakni Allah SWT, membalasnya dalam waktu yang singkat. Maknanya dibalas di dunia ini, dan aku simpan baginya untuk waktu yang akan datang, yakni merujuk pada hari akhirat, juga akan diberi balasannya. Tetapi barang siapa yang aku ambil daripadanya sesuatu yang telah aku berikan secara paksa, maknanya ada ketikanya Allah beri, kemudian Allah tarik beri. Macam itulah maknanya. Namun ia bersabar dan berusaha dengan ikhlas kerana Allah, tetap dia sabar dan redha dengan apa yang ditakdirkan kepadanya. Maka apa yang berlaku, nescaya aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, wajibkan pemberian hadiah dan rahmatku baginya, dan aku catatkan bahawa dia termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, dan aku berikan dia menikmati nikmat memandang kepadamu. Jadi panjang, ada banyak cerita di dalam hadis ini. Antaranya yang besar berkaitan dengan kurniaan. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi. Allah SWT itu Maha Pengurnia. Dia akan beri macam-macam, dan kita tak mungkin nak dapat menghitung. Wa in ta'udu ni'matallah la tahsuha. Sekiranya kamu mengira, menghitung, membilang nikmat-nikmat Allah, nescaya kamu tak mampu mengiranya. Macam nak kira apa tu, butiran pasir, mana boleh kira? Rambut di atas kepala, mana boleh kira? Bintang-bintang di langit, macam itulah umpamanya, memang tak boleh nak bilang. Jadi perkataan fadla dalam hadis kursi yang disebutkan tadi boleh dimaknakan dengan pelbagai. Antaranya dimaknakan dengan harta. Hadza min fadlillah.
Hadza min fadli rabbina. Ini adalah anugerah, ini adalah kelebihan, ini adalah apa yang Allah beri. Jadi al-fadla merujuk kepada harta, itu salah satu daripadanya. Kemudian pengaruh juga adalah anugerah. Tidak semua orang dapat pengaruh. Ada orang yang tiada pengaruhnya, ada yang pengaruhnya sangat hebat. Jadi itu adalah anugerah Allah pada si fulan dan seumpamanya. Kewibawaan, wibawa, ada wibawanya, ada gahnya, ada kehebatannya. Kekuatan, kekuasaan. Jadi itu antara yang dimaknakan dengan formula. Jadi kalau kekuatan, mungkin orang-orang yang perkasa, kekuasaan, para pemimpin, para pemerintah. Apa buktinya yang disebutkan berkaitan ini? Disebutkan oleh Allah SWT dalam surah An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fir rizq. Dan Allah telah melebihkan sebahagian dari kamu atas sebahagian yang lain pada rezeki yang dikurniakan. Fir rizq. Jadi itu kita tengok ada macam-macam jenis manusia. Ada yang terlalu kaya, ada yang terlalu bawah, ada yang pertengahan. Macam itulah. Kerana memang Allah melebihkan antara satu dengan yang lain. Jadi semuanya sama di sisi Allah SWT adalah bentuk ujian. Orang ini diuji dengan harta yang banyak, orang ini diuji dengan harta yang sedikit, orang ini diuji dengan tidak punya harta. Jadi maknanya semuanya di sisi Allah dengan mana ujian, dan Allah ingin mengetahui siapakah di antara hamba-Nya yang bersyukur terhadapnya. Jadi Allah melebihkan antara segolongan dengan segolongan yang lain. Firman Allah dalam surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, litabtaghu fadlan min rabbikum, supaya kamu mudah mencari rezeki dari limpah kurnia Tuhan kamu. Jadi kita mendapat rezeki semuanya daripada anugerah Allah. Ada orang yang usahanya tak apa nak bersyukur, ataupun usahanya kecil tapi banyak hasil. Ada orang usahanya gigih tapi tak ada hasil. Ini tak sama. Pasal apa? Pasal anugerah Allah ini diberikan oleh siapa yang dikehendakinya. Kadang-kadang Allah mempersempitkannya, kadang Allah memperluaskannya. Itu makna rezeki yang Allah beri kepada hamba-hambanya. Salah satu daripada makna formula. Ada pun disebut dengan harta, rezeki dan harta. Dimaksudkan dengan harta kekayaan. Kenapa disebut dengan harta kekayaan? Kerana disebut daripada kata-kata was'altukum qarda dalam hadis tadi. Menurut Imam Al-Wahidi rahimahullah ta'ala, al-qardu membawa makna sesuatu yang diminta balasan. Qarda ni dalam makna lain disebut pinjam ataupun hutang. Pinjam ataupun hutang kena bayar. Kalau dia pemberian tak payah bayar. Kalau namanya anugerah tak payah bayar. Kalau namanya beasiswa tak payah bayar. Namanya derma siswa tak payah bayar. Itulah. Tapi kalau namanya al-qardu dimaknakan dengan hutang, dimaknakan dengan pinjam, mana kena bayar. Jadi disebut diminta balasan. Diminta balasan maknanya hutang dan pinjaman yang seumpama dengannya. Ini dari sudut makna bahasa. Tapi yang Allah sebutkan, Allah Maha Memberi dan Allah minta hutang. Mana seolah-olah Allah berhajat kepada kita, tapi Allah tak berhajat pun, tak luar pun. Bahkan kita lah yang paling fakir. Wallahu ghaniyun wa antumul fuqara. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Kaya dan kamu semua manusia ini miskin. Kalaupun dia jutawan, dia mantu jutawan, dia billionaire sekalipun, pulau tu dia yang punya, bangunan 100 lantai tu dia punya, dia fakir.
Fakir apa maksudnya? Fakir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul kalau ayat itu menyebut wallahu ghaniyyun wa antumul fuqara. Allah Maha Kaya dan kamu semua adalah fuqara, fakir. Maknanya kita tidak ada apa-apa. Kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak berhajat kepada kita. Itu makna dia. Jadi ada pun ayat dari sudut ilmu fiqh yang dikatakan fuqara wal masakin, innamas sadaqat lil fuqara wal masakin, itu fuqara wal masakin makna versi lain, bukan yang tadi. Yang tadi wallahu wa antumul fuqara itu merujuk kepada fakir nisbah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun innamal fuqara wal masakin itu adalah jenis-jenis manusia. Itu Allah sebut bahawa pada harta yang kamu ada hak orang-orang lain, ada hak orang fakir, ada hak orang miskin, ada orang musafir, ada hak orang yang hilang bekalannya, ada orang ibnu sabil, dan begitulah maksud yang disebut dengan mana orang yang berhajat, orang yang disebutkan oleh Allah SWT yang perlu diberikan pertolongan dan bantuan. Jadi maknanya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita dengan rezekinya, dengan hartanya, dengan harta kekayaan. Maka dengan mana kita disuruh untuk melakukan pinjaman, melakukan derma, infak dan seumpamanya. Jadi disebut di dalam kitab ini Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung memberikan kepada hamba-hambanya dan menjelaskan Dia telah memberikan kurnia dan harta kekayaan kepada mereka, dan juga telah meminta pinjaman dari mereka. Meminta pinjaman maksudnya maknanya hamba Allah itu melakukan sedekah, melakukan derma, membantu orang yang memerlukan, membantu orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang ditimpa musibah, orang yang ditimpa kemalangan, orang yang ditimpa bencana. Itu maksud yang disebutkan kita perlu membayar hutang. Membayar hutang di sisi Allah SWT. Ialah bahasa yang disebut dalam makna Ijazul Nabawi, Ijazul Qur'ani. Jadi menyebutkan mana kedudukan itu bukanlah difaham secara tersurat, tetapi difaham secara tersirat. Jadi kita perlu melakukan hal-hal yang demikian. Banyak disebut ni yang disebutkan dengan mana kita membayar hutang. Membayar hutang dalam makna yang disebutkan dalam hadis ini, seseorang itu yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anugerah tu banyak, tak sama. Ada orang yang dapat banyak, ada orang dapat sikit, ada orang yang on off, kadang ada, kadang tak ada. Tetapi bagi mereka yang ada, maka banyak disebut di sini. Membantu golongan fakir miskin, kan? Membantu orang yang kemalangan, orang yang ditimpa musibah, mendirikan klinik dan hospital. Mungkin kita kasih kita orang perasan, tapi di negara yang berbola, negara yang adanya pelarian, di sempadan tu ada hospital, klinik bergerak. Sepadan mana? Syria, Yaman, Palestin, di kawasan-kawasan yang berbola sampai hari. Jadi ada NGO tertentu yang mendirikan klinik hospital bergerak untuk membantu orang-orang ini. Jadi dia termasuk dalam kategori memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid ini pun dengan membawa makna membayar hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari segi mana? Kalaulah masjid ini dibiarkan saja, tidak diimarahkan, tidak ada yang memakmurkan, sudah tentulah dia akan membawa kepada ketidakberkatan. Jadi kalaulah ada satu tempat, macam mana kita nak menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala? Antaranya ialah masjid itu adalah hati dalam sebuah masyarakat, hati dan jantung kepada sebuah masyarakat. Kalau masjidnya itu bagus, ada yang mengimarahkannya dengan amalan solat berjamaahnya, dengan mari-mari ilmunya, dengan itu dan ini yang banyak amal-amal yang
yang bagus yang dimaknakan dengan pengimarahan, maka ia akan menarik rahmat Allah SWT, dan penduduk di kawasan itu akan berada dalam keadaan mendapat keberkatan dan rahmat Allah SWT sesuai dengan firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. May yu'minu billahi yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya, hendaklah dia berkata yang baik. Falyukrim dhaifahu falyaqul khairan, berkata yang baik. Kalau dia tak boleh melakukan yang begitu, falyasmut, hendaklah dia diam. Jadi itu juga termasuk dalam makna mengimarahkan kehidupan kita, melakukan kebajikan. Jadi itu semua boleh menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau dah penduduk suatu tempat, suatu kampung, satu masyarakat itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membukakan pintu-pintu keberkatan. La fatahna 'alaihim barakatin minas samawati wal ardh. Niscaya kami, yakni Allah SWT, akan membuka pintu-pintu keberkatan daripada langit dan bumi. Bagi sesebuah masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT dilihat mana? Yang pertama sekali masjid, institusi masjid. Itu yang paling penting. Yang paling penting sekali. Jadi masjid itu mestilah adanya program-program pengimarahan. Program pengimarahan itu banyak, bukan sekadar solat. Solat itu salah satu daripadanya, dan ada yang lain-lain lagi. Biasanya untuk meraih pahala yang cukup banyak dengan mengadakan amalan-amalan pengimarahan sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin kafa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kepada jalan kebaikan, maka seolah-olah dia yang melakukan kebaikan tersebut. Jadi kita menjadi sebab menunjuk jalan. Walaupun kita tak buat, tidak melakukan amalan itu, dilakukan oleh orang-orang yang lain, tetapi kita mendapat pahala daripada amal-amalan tersebut. Itu yang ada manusia-manusia yang terperanjat. Pasal banyak dekat dunia ini tak ada banyak buat amalan pun. Amalan yang wajib je, yang sunnah ni tak apa nak buat. Jadi maknanya sikitlah pahala dia tu. Tapi bila tengok di akhirat tu pahalanya banyak, dia tak menyangka tu semua. Sebab macam ni yang tadi, dia menunjukkan kepada kebaikan kepada orang lain, dan orang-orang lain itu banyak melakukan kebaikan asbab dirinya, maka dia mendapat pahala yang banyak dengan sebab yang demikian. Dan ada orang yang terkejut juga. Ini golongan lain pula. Dia tak menyangka amalan dia tak ada. Dekat dunia ni buat macam-macam kebaikan. Bila di akhirat amalan Allah tak terima pun amalan. Itu yang dimaksudkan dengan kategori al-muflis fil akhirah. Orang yang muflis di akhirat. Muflis itu apa? Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, muflis dekat dunia ni kami tahu ya Rasulullah, semua tak ada, ini tak ada, ini tak ada, ini tak ada. Tapi kalau muflis di akhirat ni macam mana ni? Muflis di akhirat, Rasulullah sebutlah, muflis, orang yang muflis di akhirat ini bukan maknanya dia tak solat, dia tak puasa, dia tak baca Quran, dia tak berzikir, dia buat tu semua. Amalan-amalan tu semua dia melakukannya. Dia kena muflis. Allah tak terima amalannya. Maka dia menjadi muflis kerana yang tersebut. Jadi maknanya kita perlu membetulkan niat kita juga. Sebab itu niat itu salah satu daripada amalan. Kalaulah sesuatu tidak ada niatnya, maka amalannya pun kosong. Kita puasa, kita solat, tak ada niat, maka dari segi fiqhnya batal. Batal amalan tersebut. Kerana niat itu salah satu daripada syarat amalan tersebut. Itu dari sudut fiqhnya. Tapi dari sudut niat itu bisalah kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana yang lain. Kalau kerana yang lain, amalan itu kosong juga. Itu dia sebut tashih an-niyah, memperbetulkan niat.
dalam semua amalan. Sebab itulah Nabi SAW menyebut, sekiranya kamu bersedekah meskipun hanya dengan sebelah biji buah kurma. Buah kurma itu sebiji, dia infak sebelahnya, sebelah lagi dia nak makan. Jadi satu biji aja, itu perumpamaan. Bukan maknanya sekadar itu, tapi nak memberitahu mana contoh yang Nabi sebut tu semua orang boleh buat, daripada orang yang paling bawah yang tidak punya harta sampai orang yang paling kaya sekali. Jadi Nabi beritahu begitu dari segi menggalakkan kepada umat ini untuk berinfak. Sekiranya kamu ada sebiji buah kurma, kamu menerima separuh daripadanya, kerana Allah SWT niscaya ia dapat menyelamatkan kamu daripada api neraka. Hebat kan? Tapi sahabat yang faham, yang ada banyak, yang ada unta banyak, ada kambing banyak, ada kebun ladang kurma banyak, dia bagi banyak lah. Sahabat yang tak ada, dia bagi dah sebiji buah kurma, setangkai buah kurma. Itu perumpamaan-perumpamaan orang yang mau meraih pahala dan rahmat Allah SWT. Disebutkan juga di antara perkara memberikan pinjaman kepada Allah SWT, memberikan hutang kepada Allah SWT, mendirikan sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, tempat-tempat pengajian, membantu menyokong badan-badan organisasi, yayasan-yayasan yang bertujuan untuk melakukan kebajikan. Malaysia ni, orang Malaysia ni, Masya Allah, NGO dia bukan bertugas membantu kat Malaysia ni, membantu pada negara-negara jiran, Indonesia, Myanmar, Kamboja, Sri Lanka, Afrika, Yaman, Syria, banyaklah yayasan-yayasan NGO kat Malaysia ni yang membuat kerja-kerja amal yang tersebut. Melakukan kerja-kerja amal maksudnya kita membuat pinjaman kepada Allah SWT. Pinjaman maknanya kita melakukan amal-amal tersebut. Jadi penggantian yang diberikan Allah itu datang tanpa disedari oleh mereka, dan bentuknya juga tidak diketahui, sama ada berbentuk kebenaran ataupun terhindar dari sesuatu malapetaka, sama ada keuntungan yang dapat dilihat maupun sebaliknya. Jadi bila kita melakukan amalan-amalan ini, Allah SWT akan memberikan balasannya. Balasan itu di dunia ini Allah beri balasan, dan di akhirat sana lebih-lebih lagi. Jadi Allah memberi balasan. Sebab itu kita biasa sebut, kalau kita dapat memberikan kebaikan kepada orang itu, maka orang akan mengucapkan kepada kita, terima kasih, thank you, masih Tuhan, thank you sir. Itu bahasa biasa. Tapi kalau istilah Arab dia akan sebut jazakallah khair, jazakallah khair katsir. Apa makna? Kita doakan supaya Allah memberinya balasan yang lebih baik, balasan lebih banyak, balasannya di sini dan juga di sana. Jadi maknanya itu satu doa, dan maknanya Allah akan memberikan balasannya itu dalam bentuk yang berbeza-beza. Mungkin dalam bentuk harta, mungkin dalam bentuk lain, dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk terlepas malapetaka. Sebab itu semua termasuk rezeki. Yang kita tengok sehat, orang yang sehat, kawan ni sehat, tapi duit pun ada, makan kadang tidak. Orang ni kaya, duit banyak, tapi semua tak boleh makan. Ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Sama juga kekayaan yang Allah beri, dia tak dapat memanfaatkannya sebab dia sakit. Kalau dia makan menjadi mudarat. Jadi makanan itu pada asalnya baik. Kan kulu washrabu, kulu min thayyibat, makanlah daripada yang baik-baik. Yang baik-baik itu umum. Ada orang dah sakit, yang baik-baik itu pun baginya tak baik. Ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Jadi maknanya tak sama. Jadi Allah memberikan sesuatu itu
Balasan yang tidak sama mengikut mana-mana individu. Ada kalanya dalam bentuk kebendaan, ada kalanya dalam bentuk kesehatan, ada kalanya dalam bentuk terhindar daripada bencana dan musibah dan seumpamanya. Itu di makna di dunia ini. Lebih daripada itu, Allah menyediakan dan menyimpan pahala untuk seseorang itu di hari akhirat. Sebab kita hidup kat dunia ni pendek sangat. Berapa pendek lah? Umur berapa? 20, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 100 tahun. Tak tentu lah, kita tak tahu bila kita akan dicabut nyawa. Yang pasti semuanya mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernafas pasti akan mati. Sebenarnya mati. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal seorang itu, maka ia tak akan dipercepatkan ataupun diperlambatkan. Walaupun seketika, walaupun sesaat. Dekat dunia ni, apa benda kalian semua kita minta tanggung. Ni tak siap, ni tak siap, ni tak siap, ni tak siap. Program ni tak. Jumpa bos, jumpa pihak berkaitan. Tak boleh lah. Kita kena extend lagi. Semuanya boleh. Boleh ditampungkan, boleh dikedepankan. Nyawa mati, tak boleh. Tak ada kita nak berunding malaikat maut. Boleh tak? Bagi kau peluang. Masa aku belum bersedia. Tak ada. Bila akan mati, sampailah dia. Dia tak kira dah umur akan mati. Kadang-kadang yang muda-muda ni pun mati juga. Dia bukan kira umur. Kematian tu bila sampai ajal, bukan kira umur. Cuma Nabi sebut, kebanyakan umat aku ini, kebanyakan paling panjang pun umurnya sekitar 60 hingga 70. Itulah kira-kiranya. Sabda Nabi SAW, inna a'marakum ma baina sittina ila sab'in atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah umur kamu di antara 60-an hingga 70-an. Ni umur umat ni, umat Nabi Muhammad SAW. Umur Nabi itu 1000 tahun. Umur Nabi lain-lain pun ratus-ratus tahun. Panjang umur mereka. Tapi kita ni tak panjang. Jadi kalau kita umur 62 tahun, itu dah dekat. Barangkali 63 Allah panggil. Kalau umur dah 63 lepas, 64 dah lepas. Mungkin Allah bagi sampai 90 tahun. Ini orang Malaysia punya padanan. Dia kata umur apa je? Alhamdulillah Allah bagi sampai sini. Berapa tahun sampai sini? Banyak dah 20 tahun. 20 tahun sampai sini. Asal 63, dah lama 3 lah lagi. Itu contoh. Tapi dia tak boleh banyak. Dia jarang-jarang tak boleh lepas 100. Payah. Umurnya pendek. Sebab itu pasal apa umur kita pendek? Sebab memang itulah yang ditentukan oleh umat ini. Tetapi walaupun umur pendek, tetapi umat Nabi Muhammad SAW itu amalannya digandakan. Amalannya digandakan luar biasa sekali. Jadi kita punya pahala lebih banyak daripada orang yang umur 1000 tahun. Wah, dulu umur banyak tahun kan, ribu-ribu, ratus-ratus. Dia tak boleh menandingi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana kita semua amalan ganda. Tak ada yang tak ganda. Paling komand pun ganda 10. Sebab itu kalau kita berselawat sekali, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka Allah berselawat 10 kali. Kita selawat sekali, Allah selawat 10 kali untuk kita. Tidak dapat 10 kali gandaan. Kalau kita selawat 10 dapat 100. Kalau kita baca Quran sama juga. Alif Lam Mim. Rasulullah kata, tidaklah aku mengatakan Alif Lam Mim itu. Alif itu huruf. Alif Lam itu huruf, tetapi alif itu huruf, lam itu huruf, mim itu huruf. Satu-satu. Kemudian setiap satu huruf itu diberi 10 pahala.
Alif 10 pahala, lam 10 pahala, mim 10 pahala. Itu paling sikit. Dan dia boleh berganda sehinggalah sebanyak-banyaknya. Jadi pahala-pahala kita ni Allah gandakan dengan banyak sekali. Lepas tu umat Nabi Muhammad SAW ini, dalam hadis-hadis Nabi SAW disebut di akhirat nanti, dalam syurga nanti disebut bahawa sesungguhnya umatku ini memenuhi syurga-syurga. Berapa banyak? Dia juga kata 2/3. Dia dua riwayat. Satu kata 1/2, separuh daripada penghuni ahli syurga adalah daripada umat Nabi Muhammad SAW. Satu dia kata 2/3 daripada penghuni syurga adalah daripada umat Nabi Muhammad SAW. Banyaklah. Amalan kita mengandalkan mereka kerana pahalanya diganda-gandakan. Apa taknya barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah berpuasa sepanjang tahun. Mana dapat? Man shoma Ramadan summa ittaba' sittata ayyamin Syawal faqad shahama dahar. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia telah pun berpuasa sepanjang tahun. Umat sebelum dah dapat. Umat sebelum kalau puasa sepanjang tahun dia kena puasa lagi. Tapi umat Nabi Muhammad senang ya, puasa Ramadan tambah lagi puasa sepanjang tahun. Itu belum kira lagi kelebihan malam Al-Qadar, belum kira lagi beramal di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Tapi Masjidil Haram lah. Barang siapa yang melakukan ibadah di Masjidil Haram, maka amalannya digandakan sebanyak 100,000 kali ganda. 1,000 di Masjidil Haram kan 100,000. Selawat sekali saja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekali. Tapi sebenarnya kita selawat banyak kali. 1,000,000 kali selawat. Selawat sekali itu sama dengan 1,000,000. Pasal apa 1,000,000? Sebab kita selawat sekali, Allah berselawat 10 kali. Lepas tu di situ amalan tu digandakan sebanyak 100,000 kali. Maka 10 kali dengan 100,000, 1,000,000. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau 10 kali 10 juta, 100 kali 100 juta, 1000 kali 1 bilion. Itu contoh. Ini bukan sekadar baca Quran. Semua amalan, amal-amal kebaikan yang dilakukan di Masjidil Haram itu, maka digandakan amalan tersebut sebanyak 100,000 kali ganda. Tapi tak ramai yang boleh sampai. Terutama haji memang tak ramai lah. Orang Islam ada 1.6 bilion. Mekah boleh buat satu masa paling baik pun 4 juta. 4 juta pun dah sesak kan. Jadi 4 juta per 1,500 juta. Berapa? 0.00001%. Sikit dia. Ini tak ramai yang boleh sampai ke sana. Sebab itu di dalam mereka yang dapat ke sana merujuk kepada arkanul Islam kan. Maka wahajjal bait man istata ilaihi sabila, maka dirikan, kerjakanlah haji bagi mereka yang mampu. Man istata ilaihi sabila, tak ramai yang mampu. Itu kalau ibadah haji lah, memang susah. Bukan kata kita ni, orang-orang di negara Arab tu sendiri pun tak pergi haji ramai. Sebab dia pun sama juga macam kita, berkota juga, sama nisbahnya. Jadi siapa-siapa yang Allah pilih, maka dia dipilih oleh Allah SWT menjadi tetamunya. Cuma saya perhatilah orang yang pergi Mekah di bawah umrah tuan, kalau yang boleh pergi kan, dia pergi berkali-kali. Tahun ini dia pergi, tahun depan pun dia juga, tahun sebelum tu pun dia juga, tahun sebelum tu pun dia juga, tahun depan lagi pun dia, tahun depan lagi pun dia, tahun depan lagi pun dia. Yang tak pernah pergi sampai ke sudah. Saya bersimpul kan. Saya tanya, saya jawab. Saya tanya, barangkali, saya barangkali. Oleh kerana doa kat sana itu mustajab, susah nak ditolak doa. Doa kat sini bukan tak mustajab, dia lambat.
Tapi doa di Mekah tu di Masjidil Haram tu saja. Jadi barangkali si muda tu berdoa, ya Allah ya Tuhan, kau sampaikan Nabi di sini ku, ya Allah Tuhan, sampaikan ya Allah, sampai juga. Lepas begini doa lagi, ya Allah sampaikan ke tempat. Dia sampai, oh yang tak pernah sampai ke sudah dia tak sampai. Lepas tu sampai cucu tanya apa ya? Nak tanya sikit bah boleh? Silakan. Atuk dua Mekah. Atau kau tu dia memang bercita-cita nak pergi Mekah, tapi hajat dia tak sampai. Tapi dia berdoa selalu, amin, tak sampai. Jadi doa tu sampai, Allah kabulkan juga dekat cucu dia. Maka cucunya buatlah apa badal haji ke badal umrah ke, maknanya sampai. Tapi lambatlah nak cerita tadi tu. Tapi kalau berdoa di sekat sana tu dikabulkan. Kelebihan Masya Allah sangat hebat. Susah kita nak jadi macam kain putih. Susah. Kita orang lahir sebagai seorang Muslim, kemudian kita dalam kehidupan kita ini kita tak sunyi daripada buat kesilapan dan kesalahan. Yang nama manusia ni memang dia akan buat silap. Kalau dia tak buat silap, bukan manusia, itu adalah malaikat. Itu kalau orang ni baik, saya kata dia ni macam malaikat. Itu perumpamaan, tak mungkin. Sebab Rasulullah bersabda, innal insana la yakhlu anil khata'i wal nisyan wa khairu khata'i at-tawwabun. Sesungguhnya manusia itu tidak sunyi daripada salah dan silap dan dosa. Dan sebaik-baik orang yang bersalah, orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Jadi memang kita ada kesilapan. Tapi orang dapat pergi haji yang mabrur ni, dia macam kain putih, macam boleh. Tapi tak semua orang boleh dapatkan. Dan tak semua orang buat haji dapat haji mabrur. Tak semua. Kalau gurau-gurau ini bukan mabrur ni, ini haji mabrur. Sebab orang mabrur sebab dia tak membawa kepada kebaikan. Dia pergi haji, balik berhaji lagi teruk, bukan jadi lebih baik. Jadi jadi macam tu seolah dia tak dapat haji yang mabrur. Itu sebagai contoh lah. Jadi maknanya nak tunjuk kepada kita bahawa umat Nabi Muhammad SAW ini amalnya sedikit tapi pahalanya besar. Cuma kita suka sikap bertanggung. Tanggung nanti dulu, yang sibuk dan tunggu masa lapang. Tunggu dah besar nanti nak berjaya masjid. Semua tak sempat, nyawa dah kena panggil dan dicabut. Jadi bertangguh ni bukan tak boleh, boleh bertangguh. Kalau Allah izinkan umur kita, apa juga Allah izinkan. Kan orang-orang yang memang selepas dibesari memang masjid aja duduknya. Kenapa dia kata dulu dah sibuk macam tu, sekarang dah bebas, semua dah selesai jadi ahli masjid. Memang beruntunglah dia mendapat perlindungan pada masyarakat. Sabda Nabi SAW, sab'atun yazilluhumullahu yawma la zillahu illa zillah. 7 golongan manusia yang akan mendapat perlindungan pada hari yang tidak ada perlindungan melainkan perlindungan daripadanya. Hari 7 golongan itu. Salah satu golongan rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid, orang-orang yang hatinya terpaut pada masjid, termasuk kabar yang 7 tadi. Jadi kalau dah selalu ke masjid, kalau tak pergi mana rasa tak selesa, macam kurang ya. Jadi kalau pergi mana pun akan jadi masjid. Bukan kata tempat sendiri, dia pergi musafir, dia pergi mana-mana tempat, pergi mana-mana negara, dia akan cari masjid. Kalau begitulah sikapnya, maka dia termasuk dalam hadis Nabi, mendapat perlindungan di padang mahsyar. Butuhlah di masjid ni. Itulah yang paling rapat, yang semua orang boleh capai. Yang lain berat sikit. Yang pertama disebut imamul adil, pemerintah yang adil. Payah dapat pada yang adil. Ciri-cirinya pun susah. Tapi kalau orang yang selalu membiasakan di masjid, semua orang boleh.
daripada kanak-kanaknya, orang VIP-nya, orang biasa-biasanya, orang tak ada pangkatnya, orang bawah, semua boleh dapat kelebihan itu. Itu sentiasa mendampingkan dirinya kepada masjid. Jadi bukan masjid itu bukan maknanya datang masjid saja. Datang masjid, beribadah dalam masjid dengan masjid ini. Tempat yang disebut sebagai paling aman, paling tenang, paling bahagia, sebab dia dinisbahkan kepada rumah Allah. Cuma rumah Allah itu ada Baitullah, cuma tak disebut Baitullah. Baitullah ini disebut ke Mekah ya. Baitullahil Haram itu yang disebut secara khusus. Tetapi semua tempat yang nama masjid adalah rumah Allah. Itu tempat yang paling mulia. Jadi kelebihan itu terlalu banyak lah. Kelebihan-kelebihan jadi beruntunglah bagi mereka yang selalu berada di dalam masjid dan melakukan amal-amal di masjid. Kelebihan-kelebihan yang sangat banyak. Kelebihan yang banyak, meraih pahala yang besar di sisinya. Yang mana nanti di akhirat ini Allah menyediakan dan menyimpan pahala untuk seseorang itu di akhirat, diberikan kepadanya pada hari kiamat kelak sesuatu yang tidak terhingga, banyak sangat, tak berbatasan, unlimited. Ini pokok-pokok data, biasa unlimited di data internet, data komputer, data. Kita nak unlimited itu pahala. Ini yang penting. Bagi kita hidup kat dunia ni memang kena cari pahala. Sebab sana ada cerita pahala dan dosa yang tak boleh nak dikira kat dunia ni. Lain dari seluruh ya. Perjalanan kita berapa kilometer, jarak sini nak pergi ke utara berapa jauh, di berapa gelombang, di berapa hertz, skala Richter gemuk bumi, semua boleh diukur. Dosa pahala tak boleh ukur kat dunia ni. Satu-satu benda yang tak boleh diukur. Jantung ni boleh ukur ni berapa gerakan, berapa laju, ukur kan? Yang tak boleh diukur dosa dan pahala. Jadi kita kena memperbanyakkan pahala, dan Allah akan menggandakan pahala pada sampai tidak ada batasannya. Sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di dalam hati, itu Allah akan beri untuk hari akhirat nanti. Dalam kehidupan di dunia Allah akan selalu menguji hamba-hambanya. Jadi kalau kita kat dunia ni kena ujian, benda tak pergi. Memang semua akan diuji. Bahkan yang kena seberat-berat ujian adalah orang yang paling dikasihi oleh Allah SWT. Itu yang Nabi SAW sebut, Asyadul ibtila' al-anbiya. Seberat-berat ujian adalah para nabi-nabi. Para nabi-nabi itu kekasih Allah, orang yang hampir dengan Allah. Kalau kita kata kekasih Allah itu Allah tak uji, dia tak susahkan dan sebagainya, bukan macam itu maksudnya. Allah menguji, diuji nak dibunuh Nabi Musa, macam-macam ikhtiar Fir'aun nak bunuh dia. Nabi Ayub diuji dengan penyakit berbelah-belah tahun. Nabi Ibrahim dibakar dengan sebesar-besar api. Jadi semua para Nabi alaihissalam diuji dengan ujian yang berat. Jadi kita di muka dunia pasti akan diuji, dan biasanya ujian itu tergantung pada kita. Kalau kita orang yang lagi tinggi kedudukan di sisi Allah SWT, lagi tinggi dan beratlah ujiannya. Kalau orang tu biasa-biasa, ujiannya pun biasa-biasa saja, sesuai dengan kedudukan seseorang itu. Jadi tuan-tuan, kalau mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diuji dengan Allah SWT dan bersyukur dengan ujian yang tersebut. Kerana ujian itu tujuannya Allah nak muliakan, Allah nak angkat derajat, Allah nak hapuskan dosa. Tapi orang tak boleh terima ujian. Tak boleh terima ujian, dia mengingkari takdir, tidak beriman kepada takdir. Al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Okey je. Baru beriman kepada khairul qadri syari'u, yang itu tak boleh. Beriman kepada qadar qadar ada yang tak boleh terima. Jadi apa jadi? Yang sila ibu bunuh diri orang. Mau bunuh diri tak boleh. Ini bukan kata kita zaman ni.
Ada satu cerita, jangan masa kita dah azan sekali lagi. Betul. Pada zaman Nabi SAW ada seorang sahabat. Nabi kata dia ni, Nabi sebut lah, dia ni bakal ahli neraka. Sahabat-sahabat pelik macam apa pula. Dia ni okey je, bagus je orangnya. Sahabat ada, seorang sahabat tu dia tak buat ni. Pasal apa Nabi kata macam ni? Dia follow kawan ni. Dia orang pergi perang, elok je berbuat. Lepas tu dia nampak dia tercedera dalam perang. Lepas tu agaknya dia tak tahan dengan ujian kecederaan tu, tak tahan. Dia bunuh diri dia. Dia cepatkan kematian ni, dia bunuh diri dia. Dia tusuk diri sendiri bagi cepat mati. Oh, macam tu cerita dia. Mana orang di zaman Nabi SAW sendiri pun dia tak tahan dengan orang lain. Maka dengan sebab itu dia memberhentikan. Dan disebut oleh Allah SWT, Nabi SAW, itulah bakal ada neraka dan dia tidak beriman dengan takdir. Wallahu a'lam bishawab. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.